sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Selepas proses yang banyak, akhirnya Muhyiddin mengumumkan satu kejutan, iaitu dia ulangi pendirian miliki cukup sokongan. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengulangi pendirian dirinya memiliki bilangan sokongan mencukupi untuk membentuk kerajaan baru sekaligus membolehkan beliau dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 pada Isnin ini. Jelasnya sokongan itu bukan sahaja daripada ahli parlimen GPS atau GRS dan bebas, tetapi juga ahli Dewan Rakyat secara individu. InsyaAllah besok akan dapat kemukakan akuan sumpah bahawa kita ada jumlah ahli parlimen menyokong untuk membentuk kerajaan, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui sebaik selesai mesyuarat Parti Pribumi Bersatu di salah sebuah hotel di Sydney pada malam Ahad. Sementara itu ditanya mengenai penafian pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, parti itu pernah berunding dengan GPS untuk memberikan persetujuan penubuhan kerajaan bersama PN dan keadaan itu mungkin merisikokan ahli parlimen daripada BN yang kemungkinan menyokongnya. Muhyiddin menjelaskan undang-undang berkaitan larangan ahli parlimen tidak mengakibatkan ahli Dewan Rakyat kerana tiada halangan untuk mereka berbuat demikian. Memang tidak melanggar peruntukan akta kerana mereka tak keluar daripada parti, tetapi mereka secara individu, ahli parlimen datang secara bebas memberikan sokongan kepada saya. Jadi ia tidak melanggar akta anti lompat parti, jelasnya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Berundurlah Zahid, akar umbi dah berbunyi. Berundurlah Zahid, akar umbi dah berbunyi, kata mereka. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi terus didesak mengundur diri susulan kekalahan besar BN dalam PRU15. Lapor wartawan Sinar Harian Farah Sazwani Ali dan Muhammad Fairuz Jumain. Desakan terbaru itu hadir selepas sebilangan pemimpin UMNO bahagian Bukit Bintang berhimpun di ibut pejabat parti itu di Menara Dato' On, Kuala Lumpur menzahirkan rasa tidak puas hati terhadap pemimpin nombor 1 parti itu. Ketua UMNO Cawangan KLCC Datuk Seri Zulkarnain Tai berkata, sebagai pemimpin parti utama, Datuk Seri Ahmad Zahid perlu mengambil tanggungjawab sepenuhnya dengan kekalahan memalukan ini. Begitu juga dengan Ketua UMNO Cawangan Jalan Hang Jebat Muhammad Zalnain Mokhtar pula berkata, Presiden UMNO itu dilihat lebih mementingkan agenda peribadi berbanding kepentingan parti. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Anwar, sokongan untuk PH bentuk kerajaan mencukupi, kata Anwar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan dia mempunyai jumlah sokongan yang mencukupi untuk membentuk kerajaan persekutuan ketika saingan mereka, Perikatan Nasional, terus menggambarkan sebaliknya. Pengurusi Pakatan Harapan berkata gabungan itu akan mengikut proses yang ditetapkan dan yakin mereka akan diberi peluang untuk mentadbir negara ini. Bahkan ahli parlimen Tambun itu memberi bayangan tanda tanya mengenai pihak yang akan memberikan dukungan kepadanya menjadi Perdana Menteri akan diketahui sebentar lagi. Ditemui media Kuala Lumpur lewat hari ini, Anwar bagaimanapun enggan mendedahkan butiran lanjut mengenainya. Semalam dah cukup bilangan 112 ahli parlimen biar parti berkenaan mengeluarkan kenyataan sendiri dalam masa yang singkat, sama ada malam ini atau besok, katanya. Sementara itu, menurut Presiden PKR itu lagi, PH akan mengikut prosedur yang sepatutnya seperti dimaklumkan oleh YDPA dan Speaker Dewan Rakyat. Seperti yang saya katakan malam semalam, ia sudah selesai dan biar mereka keluarkan kenyataan mereka sendiri, katanya. Selepas lebih 24 jam akhirnya PRU ke-14, belum ada mana yang mampu membentuk kerajaan secara sendiri ekoran situasi parlimen yang tergantung. PRU 15. Keputusan rasmi menunjukkan PH menjadi parti pemilik kerusi terbanyak dengan 82 kerusi, diikuti Perikatan Nasional dengan 73 kerusi, yang mana BN menjadi kerajaan sejak merdeka belum dikalahkan pada PRU ke-14. Pada 2018 pula hanya menguasai 30 kerusi.
Petang tadi, Gabungan Parti Sarawak GPS mengumumkan kesediaan mereka untuk menyokong kerajaan pusat yang menggabungkan PN dan BN. Pengurus CPN Muhyiddin Yassin pula memberitahu dia yakin akan dapat mencukupi bilangan kerusi minimum Dewan Rakyat bagi membentuk kerajaan seterusnya menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Bagaimanapun BN kemudian mengeluarkan kenyataan balas menafikan mereka ada rundingan bersama GPS dan BN. Berdasarkan keadaan semasa bersama, antara PN dan GPS masih belum cukup untuk mereka mendapat penguasaan majoriti muda di Dewan Rakyat. Anwar berkata dia juga gembira kerana isu mencukupkan bilangan ahli parlimen bagi membentuk kerajaan sudah diselesaikan oleh PH. Dengan tahap sokongan yang diterima, saya yakin akan diberikan peluang untuk memimpin negara ini, katanya dalam temu bual yang disiarkan Astro Awani. Agong memberi tempo sehingga jam 2 petang esok untuk memimpin. Utama parti yang terlibat dengan PRU membuktikan mereka mempunyai majoriti Dewan Rakyat sebelum mengangkat sumpah sebagai Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tak betul Sarani kata PN tak buat tawaran kepada BN. Pengurusi Perikatan Nasional Perak Ahmad Faizal Azumu berkata tidak benar gabungannya tidak bertemu dan tidak menawarkan sebarang peranan kepada BN dalam usaha membentuk kerajaan negeri. Ahmad Faizal berkata dia telah bertemu dengan Menteri Besar Perak Sarani Mohamad pada 20 November 2022 di Kuala Lumpur bersama Setiausaha PN Negeri Zainul Fadli Paruding untuk membincangkan kemungkinan membentuk pakatan antara kedua-dua gabungan parti itu di Perak. Dalam perjumpaan yang sama, beliau juga turut menyuarakan hasrat untuk kekal mencadangkan sebagai Menteri Besar Perak dan berkata itu adalah sesuatu yang penting, katanya pada satu kenyataan. Saya tegaskan PN berlapang dada dan terbuka untuk bekerjasama, namun pihak beliau bertegas untuk PN menawarkan tawaran jawatan-jawatan penting dalam kerajaan negeri, kata Ahmad Faizal lagi. Untuk rekod Zainul Fadli yang menang DUN Sungai Manik pada PRU 15 ini merupakan bekas Ketua Pemuda UMNO Perak sebelum menyertai Bersatu. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PHBN boleh menjadi kunci perubahan di Putrajaya dan Sabah. Gabungan Pakatan Harapan dan BN mungkin bukan saja menjadi kunci membentuk kerajaan persekutuan, tetapi juga boleh menyaksikan perubahan di Sabah jika warisan menyertai mereka. Dengan 82 kerusi, pengurusi PH Anwar Ibrahim telah memperoleh 112 kerusi cukup untuk majoriti muda di Dewan Rakyat jika dia boleh mendapatkan sekurang-kurangnya 26 ahli parlimen daripada BN, 3 ahli parlimen warisan dan Presiden PBM Leris SG. BN sudah pun mempertimbangkan tawaran PH dan SNG yang juga ahli parlimen Julau turut dilihat bertegur sapa dengan pemimpin PH dan BN di Hotel Seri Pasifik Kuala Lumpur awal pagi hari ini. Bagaimanapun tanpa warisan, Anwar tidak boleh memenuhi sasarannya dan parti dari Sabah itu tidak dapat menyatakan secara terbuka siapa mereka akan sokong. Sebaliknya, pemimpin warisan hanya berkata mereka akan menyokong kerajaan untuk kestabilan dan demi menyatukan negara. Namun kerjasama akan memberi manfaat kepada tiga-tiga pihak. Bagi PH, Anwar akhirnya akan menjadi Perdana Menteri. Untuk BN, kerjasama ini akan menjadi talian hayat politik kerana bergabung dengan Perikatan Nasional akan menyaksikan peranan UMNO lebih kecil, manakala MCA dan MIC tidak dapat menarik sokongan orang bukan Melayu.